Hans memang tak sabar-sabar nak review sebuah filem seram daripada Indonesia, iaitu Sebelum Iblis Menjemput ayat 222. So, terima kasih banyak-banyak kepada Horizon Film Entertainment sebab sudi jemput Hans untuk menghadiri orang kata apa, screening filem ni di TGV Cinemas di Wan Utama pada 8 September 2020, hari Selasa yang lepas, pada pukul 8.40 malam. So, tiket dia lah. Okay. Hans kumpul tiket, so memang suka lah kan. Asal nama aku je ni. Okay. So, untuk sesiapa yang belum tahu, filem Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ni sebenarnya merupakan filem sequel daripada filem Sebelum Iblis Menjemput yang tak silap Hans ditayangkan 2 tahun yang sudah. 2 tahun yang sudah lah tak silap, sebab dia sama waktu dengan filem tempatan kita, filem Lansui waktu tu. Okay. So, filem yang di mana skrip dan diarahkan sendiri, pengarah dia lah pengarahnya, dia lah juga yang tulis skrip, iaitu orang kata apa, Timo Jayanto. Siapa-siapa yang tahu tentang pengarah ni, Timo Jayanto ni, mesti korang tahulah dia ni selalu suka buat filem yang gore, yang slasher, apa ini maksud dia, yang penuh-penuh darah, yang suka bunuh ni lah. So, memandangkan filem ni pun filem yang genre seram, filem seram dan ada aksi sikit. Tak tahulah, kalau Hans tengok selalu orang letak filem seram je, tapi ada juga yang mengatakan filem ni adalah filem seram aksi. So boleh ikut dua-dua kan. Jadi Hans baca sikit lah sinopsis filem ni. Okay, jadi selepas 2 tahun kejadian yang berlaku yang korang boleh tengok dalam filem Sebelum Iblis Menjemput, so orang kata apa, dua watak utama ni, kira watak asal yang daripada filem pertama ni lah, iaitu Alfi dan adik dia ni Nara, orang kata apa, meneruskanlah kehidupan mereka, orang kata apa, cuba meneruskan kehidupan seperti biasa, walaupun orang kata apa, masih lagi ada rasa takut selepas kejadian orang kata apa, daripada terselamat daripada kuasa jahat kan, yang hampir membunuh boleh kata banyaklah ahli keluarga dia orang. Jadi selepas 2 tahun mereka ni orang kata apa, struggle lah kan, tak nak ingat dah benda-benda jahat ni. Tiba-tiba pada satu hari tu, mereka ni telah dicolik oleh sekumpulan rakan-rakan perompak ni. Perompak something macam tu lah. Ni awal menculik mereka ni dan dibawa ke satu tempat. Tapi sebenarnya diorang ni bukan perompak pun, cuma diorang ni mengharapkan bantuan daripada si Alfi dengan adik dia ni untuk membantu mereka bagaimana nak berhadapan dengan kuasa jahat, yang mana kuasa jahat ni ialah kuasa jahat yang sama yang pernah Alfi dan adik dia orang kata apa, berhadapan, berlawan dan survive. Okay. So itu orang kata apa, antara sinopsis awal lah. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang kena tengok lah kan, nanti dekat program minggu ni tak silap, berapa hari bulan ni berapa bulan? Lupa dah cek pun. Okay, 8 September 8. So, tak silap 10 ni lah, 10 September ni dia mula start tayang dekat program. Okay, jadi pelakon asal untuk filem ni, maksudnya pelakon daripada filem pertama, di mana filem kedua ni masih wujud, iaitu Alfi, yang watak Alfi yang dipegang oleh Chelsea, macam sebut nama dia, Chelsea Island ke. Lepas tu yang kedua adik dia Nara, iaitu Hadijah Shahab. Okay. Dan untuk pelakon-pelakon yang baru untuk filem ni pula ialah pelakon Baskara Mahendra yang memegang watak sebagai Budi, Widika Sidmore yang memegang watak sebagai Gadis, Karina Salim yang memegang watak sebagai Martha, lepas tu Arya Basko yang memegang watak sebagai Leo, Lutetia yang memegang watak Christy, Sharifah Danish memegang watak Jenal, dan juga Tri Haryono yang memegang watak sebagai Pak Ayub. Okay. So itu antara pelakon-pelakon dia lah. Okay. Jadi Hans rasa untuk review kali ni Hans nak walaupun dia dalam satu ulasan Hans di sini, tapi Hans sebenarnya nak bagi dua. So untuk yang bahagian pertama ni Hans hanya akan ceritakan secara overall, dan nanti di penghujung nanti Hans akan bagi tahu di mana Hans nak berkongsi sikit lah spoiler untuk filem ni. Okay, jadi untuk yang biasa-biasa ni kan, review yang biasa ni, okay, bagi Hans filem ni, jika sebab Hans dah tengok tau filem yang pertama, so jika nak dibandingkan filem kedua dengan filem pertama, Hans secara peribadi sangat menyukai filem yang pertama berbanding filem yang kedua. Kerana Hans sukakan filem pertama ni sebab filem pertama ni dia bina jalan cerita dia tu cantik je. Perkembangan dia daripada awal, tengah sampai penghabisan tu semua ni cantik, smooth je. Tetapi berbezanya dengan filem Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ni, di mana bagi Hans orang kata apa, storyline dia ni, jalan cerita dia ni kurang lah, sangat-sangat kurang. Selain daripada banyak plot hole kan, dia memang tak seronok lah bagi Hans, kurang seronok lah nak dibanding dengan yang first.
Dan ada jugalah rakan Hans yang memberitahu disebabkan apa punca yang menyebabkan filem sebelum iblis apa ni, sebelum iblis menjemput sebelum iblis menjemput ayat 2 ni, apa yang membuatkan banyak plot hole tu, sebab sebenarnya filem ni ialah filem yang orang kata apa, cinematic universe. So dia tak akan terangkan semua, nanti ada lagi sambungan-sambungan dia yang dia akan terangkan lebih kukuh. Tapi bagi Hans, tak kisahlah filem ni orang kata apa, bersambung-sambung ke, ada cinematic universe dia tersendiri ke apa ke, kalau kata orang tu tak pernah tengok kan, mesti dia akan lost jugalah. Macam Hans pun yang dah tengok first, Hans tak lost, tapi Hans macam asal cerita dia macam ni, dia macam banyak gila. Kau rasa cerita tu macam jam tau, macam dia rushing, dia jam, lepas tu dia macam tak ketahuan sikit lah, kejap macam ni, kejap macam ni, dia macam tiba-tiba dia jadi macam tak best. Lepas tu apa yang Hans boleh puji mungkin pada awal tu sebenarnya kan, bila permulaan filem ni, dia adalah satu scene tu tentang lampu, bermain lampu. Scene tu Hans memang sangat suka, sebab scene tu mengingatkan Hans pada filem Insidious, di mana yang kita tak jangka benda tu akan terjadi dan tiba-tiba terjadi. So rasa seram tu ada. Tapi itu je lah di awal-awal. So bila di bahagian pertengahan ke di bahagian akhir ke, dia bukannya tak seram, dia seram. Dia seram, dia jijik jugalah, sebab filem ni gore, filem ni slasher kan, banyak darah, banyak bermain dengan apa ni, luka lah, apa darah, benda-benda yang memang jijik lah kan. So benda tu bagi yang berkesan lah, yang boleh dipuji. So selain pada tu, daripada segi particle effect, ni yang baru belajar dari member lah. Okay, dia bukannya CGI, tapi dia something yang kata apa, ada benda lah yang dia orang buat sendiri, something yang macam ada satu scene yang di mana hantu tu keluar daripada perut. Sebenarnya dia menggunakan silikon, tapi benda tu nampak cantik lah, nampak cantik, kemas yang Tuhan suka. Lepas tu okay, jika dilihat kepada pelakon ni pula, pelakon ni tak semua yang memberikan lakonan yang mantap tau. Mungkin pelakon utama dia macam tadi apa, Chelsea tu okay. Adik dia tu apa nama adik dia, lupa nama adik dia. Okay, nama dia Hadijah Shahab. Hadijah Shahab ni sebenarnya watak dia not bad, tapi dialog-dialog yang dia dapat, yang dia buka, tak tahulah dialog tu dia memang dah hafal sebiji ke, atau Disney yang create ke kan. Kadang-kadang pelakon ni dia orang boleh create dialog, tak tahulah kalau kat sana macam mana. Sebab dialog dia, Has tak suka nak sebut perkataan ni, tapi dialog dia, ada beberapa dialog dia yang dalam saat-saat yang genting, dialog dia tu boleh dikatakan macam bodoh, tapi dialog yang bodoh tu membuatkan kita jadi lucu. Tapi tak best lah, sebab Has nak tengok filem seram, Has nak menikmati rasa seram, tapi tiba-tiba rasa seram tu terpotong dengan benda yang jadi lucu secara tiba-tiba ni. So dia tak cantik lah, kan. Okay, jadi selain benda tu, filem ni juga, walaupun kadang ada juga yang macam saya cakap tadi, ada juga unsur-unsur yang dia sebenarnya tak lucu, tapi dia jadi macam kita rasa benda tu lucu. Tapi mungkin ialah salah satu konsep dark comedy lah sebenarnya, dan mungkin dia something yang dia ada dia nak sindir apa-apa filem seram ke apa ke kan. So benda tu agak cantik juga. Selain pada tu, okay, so far ada lagi satu yang Hans nak share, ialah tentang bila korang tengok filem ni, korang akan belajar satu benda. Mungkin ramai yang dah belajar, Hans pun pernah dengar benda ni, cuma tadi Hans Google lagi untuk lebih faham. Okay, filem ni sebenarnya dia bagi kita satu info baru, satu maklumat baru tentang, orang kata apa, Sindrom Stockholm. Sindrom Stockholm ni di mana maksud dia kalau ikut, dia ialah tindak balas psikologi di mana mangsa tiba-tiba akan rasa bersimpati dengan si pemangsa. Wah, dia akan tunjukkan rasa setia tu dekat si pemangsa, padahal dia ni mangsa. Walaupun orang kata apa, dia macam dia tak peduli lah dia ni dalam bahaya ke apa, tapi sebab kesetiaan dia yang secara tiba-tiba tu, dia macam sayang kat pemangsa ni. So benda ni korang akan jumpa dalam filem ni lah. Okay, so sebenarnya Hans akan share tentang spoiler dia di hujung, tapi ini kira overall biasa je. Okay, so secara peribadi, untuk Hans seorang yang sangat suka tengok jalan cerita, dan bila jalan cerita dia tak menepati apa yang Hans inginkan, jangkakan, mungkin sebagai expectation yang terlalu tinggi kot terhadap filem ni. Jadi untuk jalan cerita dia memang
tak memuaskan hati Hans lah, agak mengecewakan. Tetapi untuk elemen yang macam seram, elemen yang macam ngeri, elemen yang tu lah, yang gore, slasher, yang penuh darah, semua tu, kerja kamera dia apa semua tu, tengok visual dia semua ni, Hans tengok agak boleh dikatakan cantik lah. Sebahagian besar dia tu menjadi berkesan. Itu sangat memuaskan hati Hans. Kalau daripada sudut ngeri, jijik semua tu, Hans boleh bagi 8/10. Tapi overall kalau Hans nak tengok pada cerita dia, pada lakonan dia semua, Hans hanya bagi 5/10, di mana dia di tahap sederhana. Sebab Hans dah tengok yang first, dan first sangat seronok, Hans sangat suka. Dan bila tengok yang nombor 2 ni, memang jauh beza. Orang kata apa, bagai jauh panggang daripada api lah, macam tu lah bahasa Melayu. So itu sahaja untuk kata apa, review untuk filem Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Jadi kita tengok pula apa pula spoiler untuk filem Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Okay, kalau tadi korang dah tengok review Hans lah, review yang secara orang kata apa, dasar je tu, Hans dah bagilah filem ni 5/10. Okay, jadi untuk kali ni Hans nak, orang kata apa, nak berkongsi tentang benda-benda yang ada dalam filem ni, yang kenapa Hans bagi filem ni 5/10 untuk penilaian Hans sendirilah. Okay, so memang ada banyak spoiler kat sini. Kalau korang tak suka tengok spoiler, korang jangan tengok, tunggu korang tengok dulu dan baru datang balik tengok kat sini, atau korang boleh skip lah bahagian ni. Okay, jadi filem Sebelum Iblis Menjemput 2 ni, untuk storyline dia, macam tadi Hans cakap, storyline dia memang Hans tak berapa gemar sangat, sebab terlalu rushing, tiada arah tuju yang jelas, dan benda tu macam tak kuat, tak menyatu dengan baik. So selain daripada itu juga, ada beberapa dalam apa orang kata, kisah dalam cerita dan filem ni, di mana bila disebutkan tentang benda tu, dia mengingatkan Hans kepada filem-filem Indonesia sendiri. Sebagai contoh, filem Sebelum Iblis Menjemput 2 ni, dia mengisahkan yang beberapa sekawan ni, 6 ke 7 sekawan ni, yang meminta bantuan daripada Alfi dan juga adik dia apa, Nara. Alfi dan adik dia Nara, betul tu, Nara, untuk membantu mereka bagaimana untuk berhadapan dengan kuasa jahat yang sedang mengganggu dan telah pun membunuh salah seorang daripada rakan mereka sebelum ni. Okay, jadi apabila dibongkarkan bahawa kejadian pelik ni, apa, gangguan jahat ni berlaku pada mereka ni disebabkan oleh roh jahat ni cuba membalas dendam tentang terhadap apa yang 6 sekawan ni buat sewaktu mereka kecil di rumah anak yatim dekat sini, kepada orang kata apa, pemilik rumah anak yatim itulah. So storyline ni memang tak lari langsung daripada kisah Ratu Ilmu Hitam. Kalau korang pernah tengok filem Ratu Ilmu Hitam, tak silap hujung tahun lepas ke awal tahun ni, tak ingat lah, tapi kira Ratu Ilmu Hitam ni storyline dia lebih kurang macam tu. Punca roh jahat ni mengganggu 6 sekawan ni sebab apa? Sebab tu sebab si apa, pemilik rumah anak-anak yatim ni berbuat jahat lah dengan budak-budak ni, daripada segi seks lah, daripada segi penderaan seksual lah, apa-apa macam-macam lah. Okay, so Hans tak nampak apa, keaslian cerita tu lah, sebab Hans nampak benda tu macam dikitas semula je dan dimasukkan ke dalam filem ni. Kita dah boleh agak benda tu sebab apa. So hilang lah orang kata apa, kejutan ke apa tu, sebab benda tu dah boleh dijangka. So lepas tu pula bila pelakon dia ni pula, okay, macam sebelum ni Hasan ada cakap kan tentang dialog-dialog ni yang sepatutnya tak perlu lucu. Bukan lucu, tak sepatutnya bodoh. Bila bodoh dia jadi lucu secara tiba-tiba. Dan bila lucu, siapa-siapa yang target nak merasai seram, benda tak best lah. Sebab kita nak tengok filem seram, bukan nak tengok filem lucu kan. So sebagai contoh, okay, bukan contoh ni, memang ada dalam ni lah, nama pun spoiler kan. Siapa suruh korang tengok, dah cakap kan jangan tengok. Okay, so salah satu spoiler dia ialah, okay, sewaktu adik si Alfi ni, si Nara ni, dia melarikan diri daripada makhluk jahat ni lah, hantu ni telah menyatu baik dengan seorang watak di dalam filem ni, seorang perempuan. Okay, hantulah, lepas sebagai hantulah. Okay, dia ni mencari si adik Alfi ni, si Nara ni, dan terjumpa dekat satu bilik. Dan si Nara ni pula dia pegang macam apa, something alat yang macam apa, electric gun electric gun, gun kot tu lah, pistol elektrik something, benda tu lah yang macam kau cucuk je kat badan orang tu, kena macam tu tu kan, pensan. So benda ni si Nara ni
dia pergi ambil yang electric gun tu, dia pergi jolok dekat mulut si hantu tu. Dan hantu ni macam something yang macam merasuk perempuan tu lah, macam tu lah. So perempuan ni pun kenalah elektrik itu kan, kena apa, renjatan elektrik itu pun. Okay, so kalau ikut awal tu macam hantu, perempuan ni dah macam mati lah dah kena elektrik tu kan, hantu tu. So cuba korang bayangkan dialog si Nara ni kepada perempuan tu ialah, maafkan aku kakak, maafkan aku kakak, macam tu. Something macam dia kata, saya aku tak sengaja, kau tak ingat lah, tapi yang Hans ingat ialah maafkan aku kakak lah. Tapi macam Hans tak tahu sebab benda tu sebenarnya di saat yang memang kita macam genting gila seram. Dah lah kau pakai elektrik tu, dia macam kelakar lah, tapi kita tak rasa lagi lah macam kelakar sangat. Tapi bila dia keluarkan ayat dialog tu, maafkan aku kakak, macam asal keluar ayat tu lah, dia jadi macam tak perlu kot. Satu hall gelap untuk babak tu. Sebab yelah, siapa tak gelak kan, macam tiba-tiba kau minta maaf kat hantu tu. Kalau kata kau tak buat kat hantu tu, hantu tu bunuh kau. So macam itulah satu yang benda yang macam tak berapa best. Lepas tu ada lagi lah benda-benda yang macam dialog yang macam pelik-pelik, dialog yang macam tu lah, seakan-akan macam tu yang dia jadi kelakar tapi Hans malas nak ulas. Tapi yang tadi Hans ulas tu memang dialog tu Hans rasa memang susah sikit nak terima kan. Okay, so seterusnya adalah filem ni. Okay, kejayaan filem Sebelum Iblis Menjemput yang pertama, dia balance, maksud dia storyline dia kuat, dan juga aksi gore dia, slasher dia ke apa, seram ke apa semua ni pun menjadi dia nampak seimbang. So itu yang membuatkan filem Sebelum Iblis Menjemput berjaya menambah hati Hans, dan ramai lagi penonton kat luar sana yang memang suka gila dengan karya yang tu lah, yang pertama tu. Tapi bila karya yang kedua ni, filem Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ni, kalau kata korang dah tengok, korang akan perasan mana filem ni terlalu berlebih-lebihan. Dia terlalu sangat mencuba. Tak kisahlah cubaan dia untuk menakutkan penonton ni berjaya atau tak, sebab dia depends pada orang juga. Tapi apa yang saya perasan, dia terlalu suka sangat nak menakutkan penonton. Kalau boleh lah, katalah dalam 10 minit lah, katalah dalam babak yang berdurasi 10 minit, 9 minit 30 saat tu dia nak cuba takutkan penonton je. So sebab itulah storyline dia tak kuat. Dia lebih pentingkan kepada bawa seram tu. Hans lebih suka kalau benda tu seiring, so kita boleh feel cerita tu, dan dalam masa yang sama seram tu sampai lagi cepat. Yang ni just macam seram, tapi dah sampai satu tahap bukan setakat kita boleh jangka, kadang-kadang benda tu jadi kelakar, kadang-kadang benda tu dah macam sangat membosankan, dan kadang-kadang dia meletihkan macam ini asyik seram macam ni je, macam okay, seram, habis tu apa lagi, seram lagi, dia macam tu lah. Dia terlalu cuba menakutkan penonton sampai dia terlupa untuk menjaga dia punya jalan cerita dia supaya seimbang. Okay, tu satu lagi lah masalah filem ni. Lepas tu pula Hans perasan juga, jika nak dibandingkan dengan filem pertama, Hans lebih sukakan filem yang pertama dari sudut ni lah, solidkan ngeri dia, lepas tu efek-efek yang dia pakai yang nampak lebih real. Macam Hans ingat lagi, tak silap dulu yang filem yang pertama, dia tak silap macam ada scene baling kapak kena kat watak perempuan mak dia ke apa ke, yang benda tu nampak cantik, nampak agak realistik. Tetapi di dalam filem Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ni, dia jadi macam mana yang Hans tengok dalam filem Peninsula. Yalah, filem yang macam seram ke, filem hantu ni ke apa, dia banyak yang apabila filem ni suka bermain dengan suasana malam yang gelap. So orang kata apa yang dia cuba create tentang pergerakan hantu tu ke, apa orang kata, pergerakan hantu tu lah mostly, dia nampak fake, dia nampak macam palsu sangat. Kita boleh detect, kita boleh nampak macam oh ni tak nampak real. So bila mata boleh detect benda tu, dia jadi tak feel. Dia berbeza sikit dengan yang filem yang pertama yang nampak lebih realistik, yang sebab itu dia buat jadi seram. Yang ni bukannya semua lah, untuk Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ni ada juga babak-babak yang dia buat tu menjadi bukan kata tak seram, seram tu ada. Lepas tu, tapi itulah, bila nampak ada yang nampak macam terlalu, kita nampak macam animation sikit, so dia bagi Hans lah, untuk Hans kurang sikit lah benda tu. Tu satu. Tapi untuk teknik solidkan dia, lepas tu kesan bunyi dia tu Hans boleh puji lah. Sebab
menarik lah. Kesan bunyi dia tu macam okay, contoh orang kata apa, watak ni orang kata apa tengah luka-luka, darah keluar pada mulut, tapi bunyi yang macam darah keluar tu dia rasa real. Dia rasa macam oh geli aku dengar ni, jijiknya kan. So benda tu berkesan. So apa lagi tentang filem ni pelakon-pelakon yang selain tu ada juga lah pelakon-pelakon dalam ni juga, selain pada dialog ada juga yang orang kata apa tak kuat lah lakonan diorang ni, macam tak feel lah, macam ada yang nampak macam pelakon baru kan. Tak sampai, ada yang sampai, dia 50-50 lah, ada yang okey ada yang tak. Lagi apa lagi, saya rasa itu sahajalah kot yang untuk spoiler, malas tak spoiler lebih-lebih. Cuma bagi Hans, itulah storyline dia. Ada yang storyline dia dah sama macam filem yang Hans pernah tengok sebelum ni. Ketakutan yang cuba dibuat yang terlalu melampau-lampau sehingga membuatkan Hans agak bosan juga kadang-kadang. Cuma itulah, cuma filem seram, filem ngeri macam ni kan, biasalah adalah tu konflik-konflik yang dia buat, tapi semua dah boleh jangka lah. Cuma bagi Hans, kalau korang ni datang untuk menonton filem ni sebab nak enjoy seram, nak enjoy ngeri, nak enjoy rasa jijik, geli semua tu, saya rasa filem ni memang filem yang sangat bagus untuk benda tu. Tapi kalau korang dalam masa yang sama korang nak menikmati storyline, saya rasa filem ni tidak memberi kepuasan daripada sudut itu. Itulah, jadi Hans tak nak cakap banyak sebab depends, itu ialah pandangan peribadi Hans. Sebab masing-masing ada cita rasa masing-masing. Jadi korang pun ada korang punya juga. Sebab tadi pun ramai je yang puji filem ni, kata best, kata seram, kata takut, seronok ke apa ke. Tapi bagi Hans benda ni 50-50, ada yang okey, ada yang tak. Jadi apa-apa pun Hans nak ucapkan terima kasih sekali lagi The Horizon Film Entertainment sebab sudi jemput Hans untuk memeriahkan majlis orang kata apa, screening ni lah, screening filem ni. Datang menonton awal, dapat tonton awal, dapat enjoy lebih awal. Dan kepada korang yang dah tengok filem yang pertama, silalah tengok yang filem kedua untuk bandingkan sama ada korang sukakan filem kedua ni lagi ke atau lebih sukakan yang pertama. Dan kepada yang belum menonton filem yang pertama pun, Hans rasa tak ada masalah kalau korang nak tengok filem yang kedua, sebab dia tak ada dia tak adalah mengganggu sangat pun, tak adalah buat korang pening sangat pun. Mungkin ada sikit tapi benda tu boleh catch up lah, tak susah. Okay, jadi okay lah, lagipun dah pagi, mengantuk sebenarnya ni. Okay, so kita jumpa lagi dari review filem yang akan datang. Nak tahu hasil review filem apa, korang tunggu je lah, rajin-rajin lah buka channel YouTube Hans ni. So terima kasih banyak-banyak, terima kasih kepada semua kerana sudi like, sudi komen, sudi share dan sudi subscribe channel YouTube Hans ni. Nanti korang pun boleh baca juga review filem Hans untuk filem Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 ni di blog Hans, www.rolodpkuliah.com. Dan jangan lupa untuk follow IG Hans juga, iaitu blogger_Hans. Dan kita jumpa lagi dalam review akan datang. Bye. Assalamualaikum.